Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam makmur Johor, salam kestabilan masa depan. Jadi bersama saya lagi, Muhammad Irfan Fikri, dalam rancangan Selamat Pagi Johor dengan Pilihan Raya Negeri Johor 2022. Apa khabar semua? Sihat ke? Saya doakan semoga semua para penonton, rakan-rakan pelayar di Facebook kekal sihat, kekal bersemangat. Hari ni hari apa? Saya lupa hari apa. Penerbit, hari ni hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu, Alhamdulillah. Saya ingat tarikh je tuan-tuan. Hari ni dah lupa. So hari ni hari Rabu, sikit lagi tuan-tuan. Sikit lagi. Kalau kerja kerajaan Johor, esok hari terakhir kita bekerja. Jumaat dah boleh cuti. Hari Sabtu datang mengundi. Ahad tu masuk balik kerja. Kalau yang kerja di luar Johor, ataupun yang kerja swasta sebagainya, 2 hari lagi tuan-tuan. 2 hari lagi bekerja, mencari rezeki yang halal. Dan saya doakan semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf hari ini, sepatutnya kita bersiaran jam 9. Tapi atas sedikit faktor teknikal, kita tidak dapat melaksanakannya. Bertukus lumus tadi berpeluh saya punya rakan-rakan di belakang tabir. Yang mana gelap-gelap sikit tu dah cerah. Itu sikitlah. Baik. Macam-macam yang berlaku, tapi itulah, setiap masalah ada penyelesaiannya. Begitu juga masalah di negeri Johor. Masalah ketidakstabilan ada penyelesaiannya. Apa penyelesaiannya? Barisan Nasional adalah penyelesaian untuk masalah kestabilan, dan demi kestabilan masa depan, pilih dan undilah Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan, apa yang menarik hari ini? Semalam, undi awal telah pun dilaksanakan dan Alhamdulillah, abang polis, kakak polis, abang tentera, kakak tentera kita turun mengundi dan kadar ratusan turun mengundi adalah pada kadar 87%. Tahniah. Tepuk sikit, tepuk sikit. Hantar emoji tepuk. Tengok semua tepuk. Alhamdulillah. Terima kasih abang-abang kakak frontliner kita kerana menunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Tak kisahlah pangkah yang mana, asalkan turun menunaikan tanggungjawab, itu pun telah menunjukkan anda seorang rakyat Malaysia dan contoh kepada rakyat Malaysia yang lain. Rakyat bertanggungjawab, turun mengundi, dan itu adalah hak dan juga tanggungjawab kita dalam 87% kadar keseluruhan yang turun. Yang lain mungkin ada sebab faktor kesihatan dan sebagainya, kita faham. Omikron sedang berleluasa, dan berita baik semalam diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Malaysia bakal menganjak ke fasa endemik bermula 1 April 2022. Alhamdulillah, boleh ke London, boleh ke Jakarta, yang mana ada isteri kedua di luar negara, boleh mula menziarahi isteri kedua, ketiga dan keempat. Jadi, boleh ke luar negara tanpa perlu sekatan dan sebagainya. Apa pun tuan-tuan, masih ada sekatan-sekatan tertentu, terutamanya pemakaian pelitup muka, penggunaan hand sanitizer, kena scan My Sejahtera di semua premis di dalam negara. Jadi perkara-perkara seringan itu insya-Allah kita boleh laksanakan. Dan yang paling penting tuan-tuan, bukan setakat boleh ziarah isteri kedua di luar negara, boleh juga ziarah masjid dengan lebih kerap sebab saf dah boleh dirapatkan. Yang cakap dulu saf tak boleh rapat tu, jangan lupa pergi masjid lepas ni. Ini cakap pasal saf masjid, tapi tangga masjid pun tak nampak tuan-tuan. Mana boleh macam tu? Masjid dekat Johor ni kan cantik-cantik. Jadi jangan lupa pergi. Takkan masjid je cantik tapi kosong kat dalam tu. Saya tengok kapet semalam bersih. Mana boleh macam tu. Tapi insya-Allah selepas ini akan dipermudahkan lagi segala urusan kita. Dan saya pun semalam saya bersembang dengan sahabat saya, QQ. Sahabat saya dia kata, mamak ni lama dah tak buka 24 jam kan. Bosan bila malam. Lepas ni mamak boleh buka 24 jam. Saya kata dekat Q, jangan risau. 1 April kita lepak mamak pukul 3 pagi. Tak ada hal bro. Itu sedikit berita baik. Siapa yang umumkan? Datuk Seri Ismail Sabri. Daripada parti mana tuan-tuan? Kami pun nak claim juga. Daripada Barisan Nasional. Alhamdulillah, tahniah Datuk Seri Ismail Sabri. Tahniah Datuk Seri Hishamuddin selaku Menteri Pertahanan, dan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada yang bertungkus lumus Kementerian Kesihatan Malaysia, Yang Berhormat Khairi Jamaluddin dan juga DG Hisham. Tahniah, anda lah hero kepada semua rakyat Malaysia. Tahniah kerana telah bertungkus lumus menyelamatkan
life and livelihood of all Malaysians. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, saya suka rakyat Malaysia ni, dia bergaduh macam mana pun, berbeza macam mana pun, tapi akhirnya bila satu benda yang dia suka dan bersetuju, dia akan bersama. Contoh, ada berita KRN Johor, rakyat Malaysia ganding bahu hantar kertas undi pos dari Singapura. Dan dikabarkan ada sekitar 5,000 kertas undi pos yang telah diterima dari Singapura. Masing-masing bertungkus lumus nak tunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Jadi kawan-kawan saya yang ada di Johor, anak-anak muda yang ada di Johor, first time voters 700,000 orang, jangan lupa turun mengundi. Sebab yang di Singapura yang tak boleh balik negara kita pun nak mengundi, nak tunaikan tanggungjawab, nak bawa kestabilan kepada negeri ini. Takkan anda yang duduk di rumah, di Yompeng, di Hitam, di Muar, di Parit. Macam-macam parit lah. Johor ni saya nak sebut satu-satu parit tu lenguh saya. Macam-macam parit yang ada di Johor ni. Keluarlah mengundi. Takkan tak nak keluar mengundi? Takkan nak tengok lagi negeri ini hancur macam selepas PRU 14 yang lalu kan? Jadi jangan lupa, keluar mengundi itu dah bagus. Pilih yang betul. Yang paling penting, lepas pangkah, jangan lupa bawa masuk kertas undi dalam peti undi. Kalau bawa balik rumah tuan-tuan, duit dapat, kerajaan yang tarik pun dapat juga. Sebab apa? Undi anda tidak akan dikira. Jadi jangan bawa balik kertas undi ya. Dan yang paling penting, siapa yang tangkap gambar ataupun membawa keluar kertas undi daripada pusat pengundian, boleh didenda sehingga RM50 dan penjara tidak melebihi setahun. Kalau nak rasa apa rasa penjara, bolehlah bawa keluar kertas undi. Mungkin boleh ke istana lepas ni. Saya saja je cakap. Baik. Dan dikatakan sukarelawan dalam kalangan rakyat Malaysia di bawah naungan One Third Media telah menghantar kertas undi pos. Dan saya pun semalam ada menelpon sahabat-sahabat saya di United Kingdom yang sedang menyambung pengajian di sana, orang Johor. Dan mereka pun sedang giat mengumpulkan kertas-kertas undi pos di United Kingdom untuk hantar ke negara kita, ke Johor Darul Takzim. Sahabat-sahabat daripada BPN UK, Badan Perhubungan Negara UK, dan tahniah saya ucapkan satu usaha murni demi menegakkan dan memartabatkan institusi demokrasi di Malaysia. Ini satu contoh yang baik. Mereka menunaikan tanggungjawab. Dan kita anak-anak Johor, bangsa Johor sekalian, untuk tidak menunaikan tanggungjawab kita turun mengundi pada 12 Mac 2022 yang akan datang. Itu apa yang berlaku. Dan ada lagi berita-berita yang saya rasa kurang ingat. Semalam saya ada, saya ingat. Semalam saya ada tengok pentas Pemuda Perikatan Nasional. Yang saya dengar masa tu ucapan Wan Ahmad Fahisal. Yang berhormat Wan Ahmad Fahisal. Atau lebih dikenali sebagai Mak Jargon. Mak Jargon kata apa? Kata, saya pelik lah tuan-tuan. Saya pelik. Sebab apa? Sebab mereka ni, kita tengok satu-satu, kita buat analisa satu-satu. Jom bersama dengan saya. Tuan, kita ada Barisan Nasional, kita ada Pakatan Harapan, ada Perikatan Nasional, kita ada Parti Bangsa Malaysia lah, Pejuang lah, Warisan Putra dan lain-lain. Tapi kita ambil yang mainstream dulu lah, yang bertanding lebih daripada 5. Kita muda, kita ada Warisan, kita ada Pakatan Harapan, kita ada Parti Keadilan Rakyat, kita ada Perikatan Nasional. Kelima-lima parti yang saya sebut ataupun pakatan yang saya sebut, semuanya wajib sebut Najib. Apa dalam Malaysia ni? Apa dalam Malaysia dasar negara kita? Najib Razak ke? Saya pelik. Apa ikhtiar untuk rakyat Johor ni namanya Najib ke? Apa Menteri Besar Johor ni namanya Najib Razak ke? Calon Menteri Besar Johor daripada Barisan Nasional namanya Najib Razak ke? Tak, tuan-tuan. Tapi kenapa nama ini sering kita dengar? Seolah-olah mereka berzikir. Saya rasa mereka sebut nama Najib lagi banyak daripada mereka zikir subhanallah sehari. Banyak kan? Ni kalau orang tempat saya panggil meratib, tuan-tuan. Meratib. Memang zikir ke Najib. Kalau tasbih tu berapa kali pusing lah tasbih tu. Betapa kempen mereka fokus kepada pembunuhan karakter. Tapi tidak di Barisan Nasional, tuan-tuan. Pernah dengar kita sebut sekian-sekian nama? Tak ada.
kita akan respon kepada nama-nama tersebut. Andai kata mereka ada mengeluarkan sesuatu fakta, sesuatu perkara, sesuatu kenyataan yang saya rasa, tak masuk akal. Sebagai contoh, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengeluarkan fatwa. Saya sebutlah nama dia sebab dia yang keluarkan fatwa. Takkan saya nak sebut Najib Razak juga. Sebagai contoh, Haji Hadi katakan Barisan Nasional dan UMNO ni sebuah parti yang berpenyakit. Benda-benda ini, perkara-perkara ini, kempen-kempen berbentuk negatif ini, tuan-tuan, tidak akan mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan kepada rakyat Johor sekalian. Kepada bangsa Johor sekalian. Jadi, tuan-tuan, akhir kata, pilihlah sebuah parti yang menawarkan dasar yang terbaik, yang bagi tahu kepada tuan-tuan apa yang tuan-tuan akan dapat daripada A sampai Z. Hari ini saya nak pergi sikit sebelum saya berakhir kepada ikhtiar 4 pentadbiran berintegriti yang diperkenalkan oleh Barisan Nasional dalam ikhtiar Barisan Nasional Johor kepada semua bangsa Johor. Barisan Nasional Johor akan melaksanakan beberapa inisiatif. Salah satunya memudahkan urusan rakyat melalui amalan pentadbiran digital. Everything is digital sekarang. Kita nak pergi masjid, kita boleh scan MySejahtera. Tak ada dah buku-buku log ni. Kenapa bangunan kerajaan kena duduk secara fizikal? Sekarang ni kita bawa bangunan kerajaan, agensi-agensi kerajaan masuk ke dalam alam maya. Tapi saya nak pesan, andai kata Barisan Nasional dipilih menjadi kerajaan negeri Johor, janganlah buat sistem separuh masak. Asal buka, crash. Asal crash, buka. Jangan, tuan-tuan. Error 404, page not found. Apa cerita? Jadi, pesanan saya kepada insya-Allah kerajaan yang akan dipimpin oleh Barisan Nasional, buatlah sehabis baik demi rakyat Johor. Orang Johor, pegang kata-kata saya, kalaulah kerajaan Barisan Nasional ni tak buat dengan terbaik, pilihan raya depan tukar je, tuan-tuan. Apa kisah? Kuasa di tangan kita. Betul? Tepuk. Kan? Prestasi kerajaan untuk rakyat, dia akan mewujudkan KPI untuk semua adun, dan juga yang paling penting, meneruskan pemberian 200,000 kan sama rata untuk semua adun. Perkara ini dimulakan oleh pimpinan Barisan Nasional di negeri Johor dan di negeri Perak. Dan insya-Allah perkara yang baik sebegini perlu diteruskan. Baik di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan. Tahniah Barisan Nasional Johor di bawah pimpinan Datuk Hasni daripada Barisan Nasional. Dan selain itu, tuan-tuan, bagi memastikan integriti wakil-wakil rakyat, setiap adun diwajibkan untuk mengisytiharkan harta mereka supaya boleh disemak oleh orang ramai dan juga oleh pengundi. Tuan-tuan, kalau sebelum ni, tuan-tuan, dia tak bekerja pun, tiba-tiba jadi ahli parlimen lah sebagai contoh. Kan, sebagai contoh. Memanglah dia naik X70 je. Tapi, tuan-tuan, plate number dia harga X70. Itu kena siasat, tuan-tuan. Kena tengok. Takkan kita tutup mata je sebab dia selalu buat video TikTok rapatkan muka dengan handphone. Takkan itu je kita kalah. Contohnya, dia hilang 250,000 dalam peti besi. Hai tuan-tuan, baru 22 bulan jadi ahli parlimen, jadi menteri. Mana datang 250,000? Ini pelik. Tak cukup dengan tu, tuan-tuan. Dia ada banglo dekat Putrajaya. Hei, lagi pelik. Tak cukup lagi. Dia ada pejabat dekat Muar. Tersebut kawasan. Kalau tahu, cakap tahulah. So, itu semua boleh dipersoalkan dan boleh dipertikaikan. Tak puas hati, tuan-tuan. Ragu-ragu, report SPRM. SPRM kan ada. Kita jalankan kerja kita, jalankan tanggungjawab dan hak kita sebagai rakyat dan sebagai pemilih di kawasan kita. Jadi, tuan-tuan, itu sedikit sebanyak apa yang berlaku di negeri Johor Darul Takzim. Saya pun tak ada berniat nak bercakap panjang, perut pun dah lapar. Tadi sahabat-sahabat saya sarapan tinggalkan saya. Sian saya. Jadi lepas ni saya nak pergi sarapan. Tuan-tuan yang belum sarapan boleh usah-usahlah IG saya. Saya tak nak sebut. Usahlah, carilah. Bolehlah tengok saya makan dekat mana. Boleh datang. Kalau datang, bagi tahu. Abang, tadi abang ada cakap dalam Selamat Pagi Johor, abang nak makan sini. Okey, saya belanja lah. Saya belanja, tuan-tuan bayar. Okey. Jangan lupa jaga diri, ambillah suplemen ke apa ke untuk memulakan pagi, tuan-tuan. Jangan lupa sarapan. Jangan lupa
hand sanitizer, jaga keselamatan. Pelitup muka ni pakailah kan. Jangan degil sangat. Walaupun dah boleh rapatkan soft, virus pun akan cuba merapatkan soft bersama-sama dengan kita. Jadi kita jaga kita lah. Jom, yang mana nak pergi sarapan, jom dengan saya. Yang mana dah bersarapan, tahniah, anda telah mulakan hari anda dengan baik. Jadi tuan-tuan, saya pun tak nak continue lebih, tak nak pergi lebih jauh. Apa yang baik itu datang daripada Allah, dan apa yang buruk itu datang daripada Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Terang lagi bersuluh, mereka tidak akan memastikan kestabilan di negeri Johor. Tuan-tuan, tolak pengkhianat, tolak penipu, pilih kestabilan masa depan. Bersama Barisan Nasional 12 Mac 2022, kita buktikan Johor adalah titik perubahan kepada negara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.